Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan dengan ilmu seluruh orang salih fi dunia wal barzah wal akhirah. Amin Allahumma amin. Muka surat 116, mendoakan celaka bagi orang lain. Ketujuh, mendoakan celaka bagi orang lain. Maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mendoakan celaka terhadap siapa sahaja daripada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau ada seorang yang menzalimi engkau, maka serahkanlah urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kerana ada disebutkan dalam sebuah hadis, innal mazluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ahu thumma yakuna lidh-zalimi fadlun 'indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang terkena zalim itu mendoakan celaka ke atas orang yang menzaliminya, sehingga suatu kecelakaan akan dibalakkan ke atas orang yang zalim itu, dan kadar kecelakaannya itu melebihi daripada balasan yang patut diterimanya. Maka dalam keadaan yang seperti ini, orang yang pada mulanya zalim tadi telah terkena zalim pula. Nanti ia akan menuntut haknya pada hari kiamat ke atas orang yang pada mulanya kena zalim, yang mendoakan celaka ke atasnya. Ada seorang yang sangat memaki Al-Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ialah governor Kufah yang alim tetapi banyak membuat kezaliman. Dia menjadi governor di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Maka berkata kepadanya oleh seorang ulama, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa orang yang memaki Al-Hajjaj dengan lidahnya, seperti halnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa Al-Hajjaj kerana kezalimannya pada orang lain. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah kumpulkan kita pada hari yang penuh dengan keberkatan, hari Isnin, hari yang mana Nabi SAW dilahirkan pada hari Isnin, dan ini merupakan Isnin kedua terakhir Ramadan. Minggu depan merupakan Isnin yang terakhir daripada bulan Ramadan. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala terima segala amal baik kita di bulan Ramadan. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala terima segala puasa kita, segala salat kita, segala sedekah kita, segala apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Moga-moga ianya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan moga-moga amal ibadah itu menjadi pakaian kita seharian, seumur hidup kita sehingga hari akhirat, sehingga kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu syiar orang-orang yang beriman, syiar orang-orang Islam adalah apabila dilihat akan gerak-gerinya teringat akan Allah. Idza ru'u dzukirallah. Maka untuk kita menjadi orang-orang seperti itu, ataupun digolongkan daripada orang-orang seperti itu, adalah kita menyibukkan anggota tubuh badan kita zahir dan batin untuk menyempurnakan pengikutan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kehidupan Rasulullah itu sepanjang hidupnya itu merupakan ibadah dan contoh kepada umatnya. Maka apabila kita menyibukkan tubuh badan kita ini dengan amal ibadah dan sunnah Rasulullah, maka akan terlihat
akan syiar Islam pada diri kita, dan akan diri kita menjadi asbab untuk bila orang melihat akan ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Abdullah bin Alawi, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, di dalam perbahasan ini, adab-adab meninggalkan maksiat, telah panjang lebar mensyarahkan tentang keafatan lidah. Disebutkan sebelum ini 8 perkara yang terkait dengan perkara-perkara yang memusnahkan seseorang melalui lidah. Yang pertama disebutkan tentang berdusta. Bagaimana kita perlu berusaha untuk mengelakkan mengelakkan diri daripada berdusta menggunakan berdusta. Kemudian perkara yang kedua yang disebutkan di sini adalah jangan sampai kita berjanji dan memungkiri daripada janji tersebut. Yang ketiga, jangan sekali-kali kita mengumpat orang dengan lidah ini. Yang keempat, jangan sampai kita berdebat, kita suka bertelingkah, jangan sampai kita suka bertengkar dan sebagainya, ataupun membantah apa-apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan kemudian yang kelima disebutkan di sini adalah jangan kita memuji diri sendiri ataupun angkat bakul sendiri. Yang keenam, jangan sampai kita mencela, melaknat orang lain. Itu bukan sifat-sifat orang yang beriman. Dan kemudian yang ketujuh di sini disebutkan jangan kita mendoakan keburukan, jangan kita mendoakan keburukan ataupun kehancuran terhadap orang lain. La ilaha illallah. Maka jaga-jagalah lidah kamu daripada mendoakan terhadap mana-mana pun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak disebutkan mana-mana orang Islam, di sini tak menyebutkan mana-mana orang-orang yang beriman, akan tetapi disebutkan jangan kita mendoakan keburukan kepada mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka menzalimi kamu. Kerana orang-orang yang menzalimi itu, biarkan balasannya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas daripada orang-orang yang melakukan kezaliman. Maka bukan tugas kita untuk nak menyalahkan orang, bukan tugas kita untuk nak menuduh siapa yang zalim, siapa yang bukan zalim. Bukan tugas kita juga untuk membalas daripada balasan orang-orang yang melakukan kezaliman. Kemudian disebutkan di sini tentang satu perkara yang penting, bahawa Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hamba-hambanya walaupun sebesar zarrah. Dalam ayat lain disebutkan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Pada hari kiamat nanti kami akan meletakkan neraca timbangan keadilan, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada seorang pun daripada hamba-hamba yang dizalimi. Maka orang yang dizalimi pada mulanya, kalau dia itu mendoakan kecelakaan kepada orang yang menzaliminya lebih daripada apa yang sepatutnya diterima. Contohnya, orang tu kena zalim, kezalimannya 10%. Akan tetapi dia doakan kepada orang yang menzalimi dia tu kehancuran sebanyak 20 ataupun 30%, kerugian 30 hingga 40%, sedangkan kezaliman yang dia terima hanya 10%. Tapi disebabkan dia berdoa mengikut nafsu, marah dan sebagainya, maka dia mendoakan lebih daripada apa yang sepatutnya diterima ataupun balasan yang sepatutnya diterima. Maka sekarang ni orang yang pada mulanya menzalimi, bertukar pula keadaan dia sekarang ni, dia dizalimi. Dengan apa? Dia dizalimi dengan doa yang berlebih-lebihan yang didoakan oleh orang yang dizalimi tadi. Nah, kemudian di sini disebutkan tentang satu perkara yang penting juga, perkara yang mungkin terkadang berlaku, bahkan berlaku di setiap zaman dan sebagainya, untuk kita berikan perhatian. Sebahagian orang memarahi daripada governor, daripada pemerintah, yang mana pada waktu itu pemerintah ini bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, merupakan seorang yang alim,
dan seorang pemerintah, akan tetapi dia melakukan kezaliman. Maka sebahagian orang-orang saleh, iaitu Muhammad bin Sirin, mengingatkan orang lain agar supaya jangan kamu yakni mengatakan keburukan kepada Hajjaj. Kerana apa? Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas daripada Hajjaj kerana apa-apa yang telah dilakukan oleh Hajjaj. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga akan membalas, menghukum orang-orang yang mengatakan perkara-perkara buruk terhadap Hajjaj. Naam. La ilaha illallah. Siapa kita untuk nak cakap pemimpin tu zalim, pemimpin ni zalim? Siapa kita untuk nak cakap pemimpin tu buat salah, pemimpin ni buat salah? Itu bukan tugas kita untuk nak cakap dan sebagainya, ataupun mendoakan kehancuran terhadap mereka, kerana apa yang mereka lakukan itu akan mereka tanggung di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mereka akan disebutkan tentang pemerintahan bahawa setiap orang yang diberikan amanah dan kuasa akan datang hari kiamat dalam keadaan tangannya itu dibelenggu ataupun diikat, digari, dan keadilannya lah menjadi kunci untuk membuka daripada gari tersebut. La ilaha illallah. Maka kita tidak ada keizinan untuk mendoakan keburukan kepada orang-orang yang zalim ataupun kepada pemerintah-pemerintah yang zalim. Naam, disebutkan Hajjaj bin Yusuf ni, subhanallah, disebutkan di sini bahawa fa innahu qatala wa sallaba Sayyidina Abdullah bin Zubair wa huwa sahabi. Maksudnya walaupun dah diketahui kezaliman Hajjaj bin Yusuf ni, Hajjaj bin Yusuf ni bukan sahabat, tapi dia telah membunuh, bahkan dia telah mensalibkan Sayyidina Abdullah bin Zubair ini, sedangkan Sayyidina Abdullah bin Zubair merupakan as-sahabah, bayi yang pertama yang dilahirkan, bayi muhajirin yang pertama yang dilahirkan di kota Madinah. Abdullah bin Zubair, umminya Sayyidatina Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Naam, thumma lamma qatala Sa'id bin Jubair ahadu akabir tabi'in. Naam, kemudian Hajjaj bin Yusuf ini dia telah membunuh salah seorang pembesar ataupun salah seorang ketua daripada para at-tabi'in yang bernama Sayyidina Sa'id bin Jubair, seorang yang alim, seorang yang saleh, yang mana apabila dia membunuh daripada Sa'id bin Jubair ini, Sa'id bin Jubair ni bila dibunuh oleh Hajjaj, darahnya itu tidak berhenti mengalir, tak berhenti mengalir, dan sebahagian daripada darahnya itu terkena pada pakaian Hajjaj. Wa fadha hatta dakhala tahta saririh, bahkan punya banyak darah yang mengalir daripada tubuh Sa'id bin Jubair ini sehingga ianya mercik ataupun mengalir ke bawah daripada katilnya Hajjaj bin Yusuf. Walam yakhmud fi nafsihi walam yara syai'an akthar daman minal insan. Sehingga dikatakan bahawa Hajjaj bin Yusuf ni tak pernah, dia banyak bunuh orang, akan tetapi dia tak pernah tengok orang yang mempunyai banyak darah seperti darahnya Sa'id bin Jubair. Falam yazal Hajjaj bidhalika faza'an hatta muni'an minhu an-nawm. Punya takut Hajjaj bin Yusuf ini bila tengok banyak darah, ataupun dia jadi macam tak senang duduk sebab tengok banyak sangat darah yang keluar daripada badan Sa'id bin Jubair ini, sehingga dia tak boleh tidur. La ilaha illallah. Selama 6 bulan tak boleh tidur. Thumma inna batnahu istasqa hatta insyaqqa famata. Kemudian dia muntah-muntah sehingga dia meninggal dunia. La ilaha illallah. Maka apabila dia bunuh Sa'id bin Jubair ini, dia hanya hidup 6 bulan, selepas itu dia meninggal dunia. Wa nuqila, disebutkan tentang kezaliman Hajjaj bin Yusuf ini, setelah dia meninggal dunia didapati bahawa orang-orang yang dipenjarakan setelah kematian, maksudnya bila Hajjaj bin Yusuf ni dah mati, baru mereka dapat tahu bahawa ada 33,000 orang zalim yang dipenjarakan. Waqad uhsi min man qatalahu al-Hajjaj sabran fawajada 100,000 wa 20,000. Dan orang yang dibunuh oleh Hajjaj ni kurang lebih 120,000. Wahakadha. Maksudnya nak tunjukkan walaupun Hajjaj bin Yusuf ni sangat zalim,
Akan tetapi pada waktu itu para ulama masih lagi mengingatkan kepada orang-orang di zaman tersebut, seteruk mana pun kezaliman Hajjaj, kamu tidak ada keizinan untuk nak mengumpat, kamu tidak ada keizinan untuk mendoakan kecelakaan melebihi daripada apa yang sepatutnya, ataupun yakni kamu mendoa secara umum, jangan doa yakni kamu minta perkara-perkara yang baik dan bukan minta kehancuran. Kemudian yang ke-8 disebutkan di sini, bergurau, mengolok-olok dan mengejek orang lain. Bahkan disebutkan satu cerita tentang doa ni, ada satu orang ni dia nak tahu Ismullahil A'zam, dia nak belajar apa itu Ismullahil A'zam. Dia kata, dia cakap dengan guru dia, aku nak belajar Ismullahil A'zam sebab banyak kezaliman yang berlaku di luar sana, maka dia nak belajar Ismullahil A'zam agar supaya dia dapat doa dia itu dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat diterima. Dia pun belajar dengan satu guru ni, lama duduk dengan guru ni, setahun, 2 tahun. Setelah beberapa lama, dia pergi ke pasar, dia melihat ada satu orang tua ni dizalimi. Bila dia nampak orang tua ni dizalimi dan tak ada orang yang buat apa-apa, maka dia pun kembali jumpa dengan guru dia. Dia cakap, ya Syekh, sekarang ni aku dah tak sabar dah, aku nak juga tahu apa itu Ismullahil A'zam. Kerana aku melihat satu orang tua dizalimi dan tak ada orang buat lakukan apa-apa. Aku nak bantu orang tua tersebut dengan doa. Kemudian apabila melihat anak murid tersebut, maka guru ni pun mengatakan, wahai anak muridku, ketahuilah bahawa orang yang mengajarkan aku Ismullahil A'zam itu adalah orang tua yang kamu lihat di pasar tadi, yang didera, yang dizalimi. Ismullahil A'zam ini tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu menahan ataupun tidak tahu adab-adab ketika berdoa. Maksudnya diberikan Ismullahil A'zam ni kepada orang-orang yang tahu nak doa dengan perkara-perkara yang baik, nak minta perkara-perkara yang betul. Adapun setengah-setengah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlaku, maka ia akan berlaku. La ilaha illallah. Akan tetapi yang perlu untuk kita belajar adalah cara bagaimana nak memohon kepada Allah, bagaimana nak merayu dengan Allah, menyempurnakan. Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kerisauan aku adalah cara aku memohon kepada Allah, bukan kerisauan aku sama ada doa itu diberikan cash ataupun tidak, diberikan terus ataupun tidak. Maksudnya aku hanya risau, aku hanya berikan perhatian tentang bagaimana aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-8 disebutkan Imam Ghazali di sini, dan ke-8 ini merupakan yang terakhir, walaupun di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada 20 perkara yang membinasakan seseorang itu yang melalui lidahnya. Ada 20 perkara yang apabila dilakukan oleh seseorang itu dengan lidahnya, maka ia akan mendatangkan kehancuran kepadanya. Maka di sini yang ke-8, bergurau, mengolok-olok dan mengejek orang lain. Maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mengolok-olok dan mengejek orang lain, sama ada dalam bentuk percakapan yang bersungguh-sungguh ataupun dalam bentuk bergurau-gurau sahaja, kerana perbuatan yang demikian menghilangkan air muka dan menghilangkan rasa haibah, iaitu gerun, dan terkadang membawa kepada rasa jauh hati dan menyakitkan hati. Maka dari situlah bermulanya pertengkaran dan kemarahan, yang akhirnya membawa kepada putusnya hubungan dan permusuhan di dalam hati. Maka janganlah engkau bergurau dengan seseorang, bahkan jikalau mereka cuba mengusik engkau, maka jangan engkau peduli dan berpalinglah daripada mereka sehingga mereka berbicara perkataan yang lain. Dan hendaklah engkau menjadikan dirimu daripada golongan orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila mereka melalui dengan perkara yang sia-sia, mereka akan lalu dengan menjaga kehormatan diri. Inilah 8 perkara yang merupakan penyakit lidah yang besar. Maka tidaklah ada yang dapat menolong engkau dalam menjaga lidahmu kecuali hanya uzlah, iaitu mengasingkan diri dan melazimkan diam.
dan hendaklah engkau bergaul dan berkata-kata sekadar keperluan sahaja. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu meletakkan batu di dalam mulutnya supaya dia dapat mencegah mulutnya daripada berkata-kata yang tidak perlu, dan beliau mengisyaratkan kepada lidahnya, inilah yang banyak membawa manusia ke jurang kebinasaan, maka aku mestilah berjaga-jaga daripadanya. Maka jagalah lidahmu baik-baik, kerana ia adalah alat yang paling berkesan dalam membinasakan engkau baik di dunia ataupun di akhirah. La ilaha illallah. Yang ke-8 kata Imam Ghazali adalah untuk kita berjaga-jaga ataupun mengelakkan diri daripada suka bergurau senda, suka mengejek orang lain ataupun merendahkan orang lain. Satu, merendahkan orang lain. Satu, bergurau. Satu, bergurau. Satu, merendahkan orang lain sehingga orang lain ketawa. Maksudnya apa? Kita menyebutkan tentang keburukan orang tersebut sehingga orang lain, keburukan ataupun kekurangan orang tersebut sehingga orang itu diketawakan oleh orang-orang lain. Wa qad yakunu dhalika bil muhakah bil fi'l wal qaul. Terkadang kita imitate. Kadang-kadang orang imitate kan dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Wa qad yakunu bil isyarah wal ima'. Terkadang dengan isyarat. Wa idza kana bi hadratil mustahzi' bihi lam. Walaupun terkadang kita lakukan di depan orang tersebut. Maksudnya kita sebutkan keburukan dia di depan orang. Walaupun bila sebut keburukan di depan orang itu tidak dianggap sebagai ghibah, sebagai mengumpat, akan tetapi ia mempunyai makna-makna dan kesan-kesan daripada ghibah. Maka jagalah lidah kamu daripada berjenaka, berlebih-lebihan ataupun merendahkan orang lain ataupun menjadikan orang itu bahan ketawa. Sama ada apabila kita serius ataupun dalam keadaan main-main, kerana kita memalukan orang lain, menjatuhkan air muka dia. Kerana dengan melakukan perkara tersebut kita telah menjatuhkan maruah seseorang. Wa yastajirul wahsyah, dan terkadang akan menyebabkan orang itu berjauhan dengan kita. Yang bila orang tu terasa air muka dia terjatuh, dia akan terasa dan dia akan terasa hati. Dan terasa hati ini merupakan permulaan daripada pergaduhan ataupun pertengkaran yang mana kemudian akan membawa kepada pergaduhan dan sebagainya. Bahkan sehingga akan berlakunya perpecahan, sehingga berlakunya ini kita dah perpisahan, ini tidak menjadi teman ataupun kawan. La ilaha illallah. Bahkan akan mewarisi daripada sifat hasad ataupun sifat kebencian di dalam hati. Fala tumazih ahadan, maka jangan kita sekali-kali memperolokkan seseorang itu. Fa in mazahaka ahadun fala tujibhu. Dan kalau ada orang-orang yang mempersendakan kita, mempermain-mainkan kita, maka tak perlu nak jawab. Wa a'rid anhum, bahkan kalau boleh berpaling daripada mereka. Diorang nak kenakan kita ataupun nak merendahkan diri kita sehingga orang lain ketawa dan sebagainya, maka kita tak perlu nak jawab, bahkan kita berpaling sehingga mereka masuk kepada topik yang lain. Wa kun minal ladzi, maka kata Imam Ghazali, jadilah di kalangan orang-orang yang mana apabila melalui daripada perkataan-perkataan yang melalaikan, perkara-perkara yang fudul, apabila kita lalu di majlis-majlis orang yang mengatakan perkara-perkara yang melalaikan, menyebutkan perkara-perkara yang tak ada faedah dan sebagainya, maka kita lalu dan tak perlu untuk nak beri perhatian. Alladhi yanbaghi an yatrah min al-kalam al-qabih wa ghairihi murru kiraman, lalu buat-buat tak dengar, buat-buat tak perasan. Amirina bil ma'ruf nahina 'anil munkar in ta'allaqa bihim amrun aw nahyun isyaratun wa ibaratun ala hasbi ma yarawnahu nafi'an. Kalau kita rasa beri manfaat ataupun melarang daripada mereka melakukan perkara tersebut akan didengar, maka kita ingatkan mereka, kita larang mereka daripada melakukan perkara-perkara tersebut
Itu kalau kita rasa mereka akan terima. Fa illam yata'allaq bihim fa dzalika kanu mu'ridin anhu. Naam, tapi kalau rasa diorang tak akan terima, maka berdiam diri lebih baik. Terkadang di zaman sekarang ini, kata sebahagian orang-orang saleh, sekarang ni kita berada pada muka surat 117, nombor 8, bergurau, mengolok-olok dan mengejek orang lain. Naam, kita berada di zaman sekarang ni, sebahagian orang-orang saleh mengatakan bahawa mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang manusia daripada kemungkaran ini lebih kepada berdiam diri dan kita senyum, bukan dengan banyak bercakap, kerana kadang-kadang bercakap ataupun memberi nasihat lebih-lebihan itu mengundang perkara yang lebih buruk. Maka berdiam diri ataupun mengelakkan diri daripada berada di tempat-tempat macam tu lebih ahsan ataupun lebih aula. Wa min dhalika al-ighdha' 'anil fawahish was-safh 'anil dhunub wal-kaf amma yastahjinu at-tasrih bihi. Naam. Wa qala Umar bin Abdul Aziz ittaqullah wa iyyakum wal mizah. Berkata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahawa takutilah Allah Subhanahu wa taala dan berjaga-jagalah kamu daripada bergurau senda. Fa innahu yurithud daghinah, kerana bergurau senda ni terkadang ataupun mengutuk sampai ke tahap mengutuk orang, akan mewariskan sifat dendam, wa yajurru ilal qabih, yang mana dendam itu akan membawa kepada keburukan. Wa tahaddatsu bil Quran wa tajalasu bihi. Maka apa yang perlu untuk kita lakukan? Biasakan diri untuk menceritakan tentang Al-Quran. Wajah tajal, duduk antara satu dengan lain atas dasar Al-Quran, atas dasar menceritakan apa-apa daripada kandungan Al-Quran. Fa in thaqula alaikum fa hadithu hasanun min hadithir rijal as-salihin. Kalau menyebutkan tentang Al-Quran itu susah, berat untuk kamu, maka apabila kamu duduk antara satu dengan yang lain, maka ceritalah tentang sifat-sifat orang saleh, ceritalah tentang sejarah-sejarah orang saleh, ceritalah, sebutkanlah tentang apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang saleh. Maka inda zikri salihin tanzilur rahmat, kerana apabila kita menyebut tentang orang-orang saleh, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun. Akan tetapi kalau kita cerita tentang orang-orang lain yang jauh daripada Allah dan sebagainya, maka ditakuti kalau rahmat tak turun, takut balak yang turun, waliyadzubillah tabaraka taala. Maka ini merupakan 8 perkara daripada penyakit-penyakit lidah, dan perkara yang paling baik untuk membantu kita agar supaya kita mampu untuk menjaga lidah kita ini adalah dengan bersendirian, mengelakkan diri daripada banyak bergaul dengan manusia, kerana kebiasaannya bila dah berjumpa dengan manusia, susah untuk kita nak jaga lidah. Maka kalau kita rasa bila kita sentiasa berada dengan manusia kita tak boleh jaga lidah, maka bersendirian itu lebih aula. Ataupun kurangkan waktu kita bergaul dengan manusia, ataupun kurangkan waktu kita berada bersama manusia. Hanya bergaul dengan manusia itu mengikut kadar keperluan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yaslama falyalzamis samt. Barang siapa yang ingin menyelamatkan dirinya, maka hendaklah dia sentiasa berdiam. Wa fil hikmah, di dalam kata-kata para ahli hikmah, lisanuka asaduka in atlaqtahu farasaka wa in amsaktahu harasaka. La ilaha illallah. Berkata ahli hikmah, lidah kamu ini adalah seperti singa. Kalau kamu lepaskan dia, terkadang dia akan menerkam kamu. Akan tetapi kalau kamu ikat, kawal dia, dia akan jaga kepada kamu. Dan antara contoh yang paling baik untuk kita lihat, orang yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi dan para rasul adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni orang yang paling tinggi darjatnya di kalangan orang-orang yang beriman, selain daripada para nabi dan rasul, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta beliau sendiri akan meletakkan batu di dalam mulutnya agar supaya dapat menahan lidahnya itu daripada berkata-kata dengan perkara-perkara yang tidak perlu, agar supaya dia mempunyai masa untuk berfikir
sebelum dia mengatakan sesuatu perkara. La ilaha illallah. Kerana apa? Kerana perkara yang bermanfaat untuk dikatakan. Apa-apa yang manfaat di dunia dan akhirah, maka dikatakan. Kalau tak, berdiam diri lebih ahsan. Naam, falamma mata radhiyallahu anhu ru'ya fil manam faqila lahu ma alladhi awradaka lisanak qala qultu bihi la ilaha illallah fa awradani al jannah. Naam, di sini disebutkan apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, maka dilihat di dalam mimpinya dan dikatakan kepadanya, apa yang telah lidah kamu lakukan ataupun memberikan manfaat kepada kamu. Maka dia mengatakan la ilaha illallah telah mendatangkan manfaat, dan manfaatnya adalah aku mendapat syurga dengan memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah dengan lidah. Ini perkara yang disebutkan bahawa para khulafa ar-rasyidin, setiap daripada mereka ini suka satu kalimah, walaupun mereka banyak berzikir, tapi ada satu kalimah, ada satu jenis zikir yang suka mereka perbanyakkan, sehingga setiap mereka mengucapkan sesuatu perkara akan diselangi dengan perkataan zikir tersebut. Maka dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq suka untuk banyak tahlil la ilaha illallah. Dia cakap sikit, dia cakap la ilaha illallah, cakap lagi la ilaha illallah. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab perbanyakkan, dia banyak mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Dia cakap sikit, Allahu Akbar. Kemudian Sayyidina Uthman, beliau banyak mengucapkan subhanallah. Dia cakap sikit, subhanallah. Dia cakap lagi, subhanallah. Sering itu menyelitkan perkataan subhanallah itu antara perkataan-perkataan dia. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib memperbanyakkan daripada alhamdulillah. Jadi Sayyidina Abu Bakar banyak la ilaha illallah, Sayyidina Umar banyak Allahu Akbar, Sayyidina Uthman banyak subhanallah, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib banyak menyebutkan alhamdulillah, la ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala juga beri kita taufik untuk menyelitkan daripada perkataan-perkataan kita dengan perkara-perkara yang baik, dengan zikir-zikir yang baik. Kita sebut sikit, sama ada alhamdulillah ataupun Allahu Akbar, ataupun mungkin selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun apa-apa jenis zikir yang mudah untuk kita amalkan. Kemudian disebutkan di sini fahtadis minhu ay afatul lisan, maka berjagalah kamu daripada penyakit-penyakit lidah dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya berusaha untuk mengelakkan lidah ini daripada melakukan salah satu daripada perkara-perkara yang dilarang. Kerana lidah ini merupakan perkara yang paling hebat untuk menghancurkan diri kamu di dunia dan di akhirat. Perkara yang paling mendatangkan kehancuran kepada seseorang adalah apabila dia tak jaga lidah dia. Dia boleh hancur kerana lidah dia dekat dunia, dan dia boleh hancur kerana lidah dia dekat akhirat. Waliyahzubillah. Dalam hadis disebutkan, tuba liman malaka lisanahu wa wassa'a baituhu wa baka ala khati'atih. Berita gembira kepada orang-orang yang mampu memiliki daripada lidahnya dan memperluaskan daripada rumahnya, dan sering menangis atas keburukan dirinya. Dia mampu untuk jaga lisan. Berilah berita gembira kepada orang yang mampu menjaga lidah dia. Berilah berita gembira kepada orang yang meluaskan rumahnya, yakni menjadikan rumahnya itu selesa, agar supaya dia lebih senang, lebih tenang berada di rumah. Bahkan ahli keluarganya lebih tenang berada di rumah daripada berada di luar rumah. Keluar rumah hanya bila perlu. Wabaka ala khati'atih, dan sering menangis atas segala dosa-dosa dan kesalahannya. Allahu Akbar. Bila kita last menangis kerana kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Orang-orang yang menangis kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mata-mata ini akan dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat. Akan tetapi kalau orang tu menangis kerana perkara-perkara dunia, ini tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat. Waruya anil Auza'i annahu qal, disebutkan daripada Auza'i bahawa dia berkata, al-mu'min yaqillul kalam wa yukthirul amal. Seorang mukmin yang sebenar, yang sempurna adalah dia kurang berkata-kata, akan tetapi dia banyak beramal. Wal munafiq yakthurul kalam wa yaqillul amal. Akan tetapi orang munafik itu dia banyak cakap tapi dia kurang ibadah. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang banyak beramal dan kurang bercakap,
Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan sifat-sifat nifaq daripada kita, yang banyak antaranya adalah banyak bercakap tapi kurang beramal, ataupun cakap dalam kita punya ni cakap tak serupa bikin. Waliyadzubillah. Nah, kemudian disebutkan di sini perkara yang keempat yang perlu untuk kita jaga. Ini dah setelah menyebutkan tentang penyakit-penyakit lidah, berpindah Imam Ghazali kepada perkara yang keempat daripada adab menjaga meninggalkan maksiat, iaitu menjaga perut. Maka hendaklah engkau memelihara perutmu daripada memakan makanan yang haram atau yang syubhat, dan berusahalah untuk mencari makanan yang halal. Dan apabila engkau telah mendapatkan makanan yang halal, maka hendaklah engkau merasa cukup dengan makanan tersebut, dan hendaklah engkau berhenti sebelum kenyang, kerana perut yang kenyang itu mengeraskan hati dan menumpulkan akal, dan memberatkan anggota dari berbuat ibadah dan mencari ilmu. Bahkan perut yang kenyang itu akan menguatkan syahwat dan membantu tentera syaitan. Kenyang dengan yang halal adalah sebab segala kejahatan, maka betapa pula kenyang dengan makanan yang haram. Oleh kerana itu, mencari makanan yang halal adalah wajib atas setiap orang Islam, dan berbuat ibadah atau mencari ilmu dengan memakan makan yang haram adalah seperti membuat suatu bangunan di atas longgokan sampah. Naam. Allahu Akbar. Kata Imam Ghazali, dia kata, ada pun perut, jagalah perut itu daripada perkara-perkara yang syubhah, apatah lagi yang haram. Haram itu, perkara-perkara yang haram adalah perkara yang kita tahu benda tu ianya adalah haram. Syarak dah sebutkan ianya adalah perkara-perkara yang haram. Au ghalibu dhannihi bi kaunihi manhiyan anhu fi syar', ataupun berat ini kita merasakan bahawa syarak banyak para ulama mengatakan ini haram. Maka di sini mungkin ada ulama mengatakan halal, tapi banyak ulama mengatakan ini adalah haram. Maka seakan-akan dalam syarak itu disebutkan ini sebagai lebih cenderung kepada perkara itu menjadi haram daripada halal. Maka perkara-perkara syubhah seperti itu perlu dielakkan. Wa idza tasawat al-imaratan ad-dallatan 'ala al-hil wal hurmah hatta tabqa syakan la takunu li ahdi ma tarjih fadzalika syubhatun. Syubhah ni boleh jadi banyak para ulama mengatakan ini haram, ada ulama, segelintir ulama mengatakan ini halal. Maka di sini kita akan menganggap ini sebagai haram. Adapun kalau tanda-tanda ataupun pendapat para ulama sama, yang mengatakan halal sama banyak, katalah 10 orang, yang mengatakan haram juga 10 orang, ataupun tanda-tanda yang menunjukkan ini halal dan haram adalah sama banyak, maka di sini sehingga seseorang itu menjadi ragu-ragu untuk mengambil ataupun meninggalkannya, maka di sini kata Rasulullah, da' ma yaribu ila ma la yaribu, tinggallah perkara-perkara yang mendatangkan keraguan kepada hati kamu, dengan melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan apa-apa keraguan. وقال إبراهيم قد اختلفوا في الشبهة على أقوال فقيل ما هو اختلف فيه العلماء كالخل فإنها محرمة عند المالك ومباحة عند غيره. Sebahagian ulama mengatakan bahawa syubhah ni ada banyak pendapat. Sebahagian ulama mengatakan sebagai contoh apa benda syubhah ni, seperti al-khil, al-khail, sebagai contoh Allahumma salli ala Muhammad, daging kuda. Sebahagian ulama, ada ulama ataupun pendapat Imam Malik mengatakan ini haram, ada pendapat juga yang mengatakan halal. Wa qila huwa makruh, ada yang mengatakan syubhah itu adalah perkara yang makruh. Ada juga yang mengatakan li'annahu uqbatun bainal halal wal haram fal wara' tarkuh. Ada juga ulama mengatakan benda yang syubhah ini adalah di antara halal dan haram. Seperti yang disebutkan dalam hadis, innal halala bayyin wal haram bayyin wal umur bainahuma mutasyabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, maka yang tak jelas itu adalah perkara syubhah. Maka
untuk mengamalkan sifat wara', iaitu sifat berjaga-jaga, maka ditinggalkan perkara-perkara yang tidak jelas. Sebahagian juga mengatakan apa itu syubhah? Syubhah itu interaksi manusia ataupun jual beli manusia itu dengan duit yang syubhah, ataupun duitnya itu tercampur dengan harta yang haram. Maka di sini dia akan dipanggil harta tersebut harta yang syubhah. Dan berjaga-jaga ataupun bersifat wara' dengannya adalah dengan meninggalkan. Naam. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mencari rezeki yang halal, kerana Nabi SAW telah bersabda, mencari rezeki yang halal itu adalah wajib ke atas setiap orang Islam. Kemudian para ulama pula berbeza pendapat. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan halal itu adalah perkara-perkara yang selagi mana tak ada dalil mengatakan ianya haram. Maksudnya secara umum, segala perkara yang tak ada dalil ianya menjadi haram, maka ianya adalah halal. Sebahagian para ulama pula mengatakan selagi mana tak ada dalil mengatakan ianya halal, maka ianya adalah haram. Wa tadhhar thamatul khilaf fil maskut anhu alladhi juhila asluh. Kenapa, apa hasil, apa perbezaan ataupun apa natijah untuk mengetahui? Sebahagian ulama mengatakan setiap perkara itu asalnya halal. Ada ulama mengatakan pula asal setiap perkara itu adalah haram. Dia punya perbezaannya akan datang apabila syarak tak mengatakan sama ada perkara itu halal ataupun haram. Maka kalau syarak tak mengatakan apa-apa, maka dia akan kembalilah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan setiap perkara itu halal selagi mana tak ada dalil yang mengatakan ini haram. Imam Abu Hanifah pula mengatakan setiap perkara itu haram selagi mana tak ada dalil yang mengatakan ini halal. Naam. Fa in wajadtahu, dan apabila kamu mendapati rezeki yang halal, maka janganlah kamu membazir dengan rezeki yang halal itu. Maksudnya bila makan rezeki yang halal, jangan makan sampai kenyang. Kemudian di sini disebutkan darjat-darjat makan sampai kenyang, ataupun darjat-darjat perbezaan orang dalam makanan. Yang pertama, al-awwal an ya'kul ma tahassala bihi al-hayah faqat. Yang pertama ni, yang paling rendah sekali, orang makan kerana nak hidup. Itu yang paling, level yang paling bawah ataupun yang paling sedikit. Makan tu hanya untuk meneruskan kehidupan. Kalau tak makan, mati. Yang kedua, an yazidu ala dhalika miqdar ma yahsul lahu bihi quwwah ala ada'il faraid al-khams min qiyam dunan nawafil wa hadhan wajiban. Level yang kedua ni, dia makan cukup untuk dia mendapatkan kekuatan untuk melakukan solat fardu 5 waktu. Itu sahaja. Maksudnya makanan dia tu punya sikit, hatta dia nak buat solat sunat pun tak ada energi. Dia hanya ada energi, kita ni bulan puasa ni kita masih ada energi untuk banyak macam-macam perkara. Maksudnya kita punya makan tu dah banyak lah. Ini orang ni hanya mampu untuk makan, dia punya makan punya sikit, dia ada tenaga hanya untuk melakukan solat fardu 5 waktu. Sembahyang sunat tak ada. Maka level yang pertama makan untuk hidup, dan level yang kedua makan untuk ada tenaga nak solat 5 waktu yang wajib itu. Maka makan banyak ni, banyak level pertama yang kedua ni adalah wajib. Ataupun dia makan untuk ada kekuatan untuk nak puasa bulan Ramadan. Level yang ketiga, an ya'kul ma tahassala lahu bihi quwwah ala siyamin nafil wa salatun nafilah min qiyam wa hadha mustahab. Level yang ketiga ni, dia makan dia punya makan tu sehingga dia mendapat kekuatan daripada makanan tersebut untuk melakukan puasa-puasa sunat, untuk melakukan solat-solat sunat. Dan makan banyak ni adalah mustahab. Makan banyak ni adalah dianjurkan dalam syarak. Makan, maksudnya di sini diajarkan kita niat untuk makan tu adalah agar supaya kita dapat jaga amanah kehidupan kita
jaga amanah, Allah berikan kita nyawa, perlu dijaga nyawa tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan ibadah, maka perlu untuk kita lakukan ibadah tersebut. Yang keempat, an ya'kul ma yuqimu bihi sulbahu lil kasb wal amal, wa hadha huwa syaba' syar'i. Syibah syar'i. Level yang keempat ni adalah kita makan sehingga kita mendapat kekuatan untuk bekerja dan melakukan mencari rezeki. Maka ini kekenyangan yang dituntut oleh syarak juga. Sebab apa? Sebab kita kena cari rezeki, cari nafkah untuk diri kita, cari nafkah untuk ahli keluarga kita. Maka kita makan sehingga kita ada kekuatan untuk bekerja, melakukan menjalankan kehidupan seharian itu adalah kekenyangan yang dibenarkan oleh syarak. Yang kelima, an yamla thulutha batnihi wa huwa sittatu ashbar, wa hadha huwa shiba' al-mu'tad, wa hadha la karahata fihi in akala min ta'ami nafsihi, wa amma in akala ala ma'idati al-ghair faqala al-qarafi inna dhalika haramun fa inna ziyada ala shiba' al-syar'i la tajuzu illa an ya'lam ridha ad-da'i bi akli zaid falahu an ya'kul ma sya'. Level yang kelima, dikata dia memenuhkan perut dia itu 1/3. Dia memenuhkan perutnya itu 1/3 dengan makanan. Maka ini merupakan kekenyangan yang normal lah. Tidak makruh untuk nak makan sampai penuhkan 1/3. Tapi di sini disebutkan pula kalau kita makan makanan sendiri. Adapun kalau kita makan makanan orang lain, tak boleh nak makan sampai kenyang 1/3, melainkan kita tahu orang yang jemput tu, orang yang sediakan makanan itu suka, reda kita makan lebih. Kalau dia reda kita makan lebih, yang mana sama sekarang ni memang orang tuan rumah semuanya memang sukalah orang makan banyak kan. Jadi kalau tuan rumah suka kita makan banyak, maka boleh. Maka yang kelima ni, level yang kelima ni, makan sehingga perut kita penuh 1/3. Yang mana Nabi SAW menyebutkan fa in kala mahalah, kalau dah tak boleh nak makan sikit, maka yang maksimum makan memenuhkan 1/3 daripada perut kita dengan makanan, 1/3 perut kita dengan air, dan 1/3 daripada mulut kita itu perut kita dengan nafas, dengan angin. Yang keenam, an ya'kul ziyadah ala qadri al-thuluth wa huwa makruh. Makan lebih daripada 1/3, ianya makruh. Wa bi yahsul insal athqal wan naum, yang mana kalau kita makan lebih daripada 1/3, kita akan kebiasaannya kita akan jadi malas dan berat untuk nak beribadah. Wa ala hadzal qism ghalib adatun nas. Dan bahagian yang keenam ini kebanyakan manusia makan, cara kebanyakan manusia makan. Dan yang ketujuh, an ya'kul ziyadah ala dhalika ila an yatadarrar wa huwa bitnah. Yang ketujuh pula, makan terlampau banyak sampai dah jadi obes. Wa hadha haram. Ini adalah satu perkara yang dilarang. Kerana apa? Kerana kekenyangan ini akan mengeraskan hati. Kenapa dilarang makan sampai kenyang? Kerana ianya akan mengeraskan hati. Dan hati ni merupakan tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati keras, maka tak ada kebaikan pada hati tersebut. Allah hanya melihat kepada hati-hati yang lembut, yang bersih, yang bersinar dengan cahaya Al-Quran, cahaya Islam, cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yufsid adh-dhihn, dan kemudian dengan kenyang ini pula akan merosakkan akal fikiran, akan menghilangkan kepandaian, kecergasan otak. Wa yubtil al-hifz, dan akan melambatkan penghafalan. Kalau yang mana nak menghafal, maka perlu untuk kurangkan makan. Wa yathqul a'dha' 'anil ibadah wal ilm, dan memberatkan anggota tubuh itu daripada ibadah dan mencari ilmu. Wa yaqwi asyahawat, ya, dan kemudian itu dah benda-benda baik tak boleh buat, lepas tu benda-benda buruk pula datang. Apa dia? Ianya akan menguatkan syahwat. Wa yansur junudus syaitan, akan membantu tentera-tentera syaitan ataupun menjadi tentera kepada syaitan. Makan dengan banyak ni menjadi tentera kepada syaitan. Bila makan banyak, saluran darah akan membesar, yang mana saluran darah itu menjadi tempat perjalanan syaitan. Dan kemudian disebutkan di sini menjadi tentera kepada syaitan apa?
bila dah makan dah kenyang, suka berbuat kezaliman, suka khianah, suka kufur nikmat dan sebagainya. Ini semua merupakan tentera-tentera syaitan. Tarku hifdzul amanah, tidak menjaga amanah, terkadang namimah, mengadu domba, bersifat nifaq, sifat khadi'ah, suka tipu hilah, wasyak fil wahid al-khallaq, meragui keesaan Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah, wal mukhalafah lima amara bihi dzul jalali wal ikram, melanggari dari perintah Allah Subhanahu wa taala, wa taghaful an sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengambil indah akan kepentingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang bila perut dah kenyang, berlebih-lebihan, ianya akan menjadi asbab kepada keburukan. Qala Luqman libnihi, berkata Sayyidina Luqman kepada anaknya, wahai anakku, idzam tala'tal ma'idah namatil fikrah, apabila perut itu kenyang, apabila perut itu penuh, maka fikiran akan tidur. Wa kharasatil hikmah, kebijaksanaan akan menjadi bisu. Maksudnya kita tak dapat bertutur dengan bijaksana. Wa qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah, dan tubuh badan akan menjadi lemah daripada beribadah. Qala ba'dul hukama, berkata sebahagian ahli hikmah, man kathura akluhu kathura syarabuh, wa man kathura syarabuhu kathura naumuh, wa man kathura naumuhu kathura lahmuh, wa man kathura lahmuhu qasa qalbuh, wa man qasa qalbuh ghariqa fil atham. Barang siapa yang makan banyak, akibat dia akan minum banyak. Barang siapa minum banyak, dia akan tidur banyak. Barang siapa yang tidur banyak, maka dia akan naik badan. Dan barang siapa yang naik badan, hatinya akan menjadi keras. Dan barang siapa yang hatinya menjadi keras, maka dia akan tenggelam, ataupun dia akan mudah melakukan dosa, waliyadzubillah. Disebutkan di sini, kalau kenyang dengan rezeki yang halal itu merupakan punca segala kejahatan, bagaimana pula kenyang dengan perkara yang haram? Kenyang dengan perkara yang halal, dengan rezeki yang halal, punca keburukan, asbab orang banyak melakukan maksiat. Bagaimana pula kalau kenyang dengan harta yang haram? Qala Sya'rani, berkata al-Imam Asy-Sya'rani, fa in akala al-harama aw syubha yuzlimul qalb wa yahjubuhu an dukhuli hadratillah wa yakhliqu thiyab. Orang yang memakan makanan yang haram ataupun syubhah itu akan menggelapkan hatinya, dan dia akan terhijab daripada dapat masuk ke dalam hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa talabul halal fariidatun ala kulli muslim. Dan kefarduan ini, kefarduan mencari rezeki ini, disebutkan di sini bahawa perkara yang paling susah ke atas akal fikiran untuk difahami dan paling berat untuk dilakukan oleh anggota tubuh badan. Kadang-kadang kita macam susah nak faham apa itu halal, apa yang itu haram. Kadang-kadang susah untuk kita nak beramal dengan untuk mencari rezeki yang halal. Idzannal juhal annal halal mafqud. Kerana apa? Kerana orang-orang yang jahil menyangka bahawa rezeki yang halal itu sudah sedikit, dah tak ada dah. Seakan-akan zaman sekarang ni dah tak ada rezeki yang halal. La, salah. Kefahaman itu adalah salah. Rezeki yang halal itu masih banyak. Wa anna sabilal wusul ilaihi masdud, dan mereka menyangka bahawa jalan untuk mendapat rezeki yang halal itu telah tertutup. Wa hayhat fal halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat. Rezeki yang halal itu jelas, rezeki yang haram itu jelas, dan di antara keduanya itu adalah perkara-perkara syubhah. Wala tazalu hadhihi thalathah muqtarinatun kaifama thaqulatil halat. Maksudnya dalam apa zaman kita hidup sekalipun, yang halal itu mesti ada, yang haram itu mesti ada, yang syubhah pun pasti ada. Naam. Wal ibadatu wal ilmu min aklil haram kal bina' ala sirjin. Dan beribadah dan mencari ilmu dengan menggunakan rezeki yang halal, seakan-akan kita membina rumah di atas longgokan sampah, waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Maksudnya apa? Penat je ibadah, tapi tidak diterima sebab kita beribadah dengan rezeki yang haram, waliyadzubillah, ataupun mencari ilmu pengetahuan dengan rezeki yang haram. Wa qala Ibrahim bin Adham, tib mat'amak wa ma 'alayka ba'da dhalika alla tasumun nahar wa la taqumul lail. Naam.
Sebahagian Ibrahim bin Adham mengatakan, jadikanlah makanan kamu ataupun tayyib mat'amak, jadikan makanan kamu itu halal dan bersih, dan kemudian kalau kamu tak banyak puasa sunat ataupun tak banyak solat sunat, tidak akan memudaratkan kamu. Naam, Allahu Ta'ala a'lam. Kita berhenti di sini dulu, insya-Allah. Ini merupakan pengajian kita yang terakhir sebelum raya. InsyaAllah selepas ini mungkin kita akan ada rehat 1 minggu atau 2 minggu, kemudian baru kita akan sambung mungkin pada minggu ketiga Syawal. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati bulan Ramadan kita, berkati puasa kita, berkati qiyamul lail kita, berkati daripada solat tarawih kita, berkati daripada bacaan Al-Quran kita, berkati daripada segala perkara yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala rezekikan kita untuk bertemu dengan Lailatul Qadar dengan keadaan yang paling sempurna, lebih sempurna daripada tahun-tahun yang lalu. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala rezekikan kita untuk bertemu dengan Lailatul Qadar setiap tahun, bukan hanya tahun ini, bahkan tahun-tahun yang akan datang, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam sebaik-baik keadaan, yang mana kita gembira untuk berjumpa dengan Allah dan Allah bergembira untuk berjumpa dengan kita. Amin, Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفى بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.